Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang terbaru. Kita dengar apa kata Steve Forbes, seorang bilioner tentang pinjaman kerajaan. A storm is brewing that will be global in nature and could wreak immense damage economically and politically. Apa petunjuk atau penanda aras ekonomi? Ada banyak. Yang mustahak adalah seperti kadar inflasi, kadar faedah, GDP, hutang kerajaan, pasaran saham, hutang seisi rumah, simpanan individu dan banyak lagi. Emas juga adalah petunjuk penting bagi ekonomi sesebuah negara. Malah emas paling mudah untuk dilihat dan ianya mencerminkan kesihatan ekonomi negara dan juga dunia. Macam jangka suhu, kita guna untuk ukur suhu badan. Naik turun yang banyak pada suhu menunjukkan bahawa badan tidak sihat. Tak banyak turun dan tak banyak naik kira sihat, stabil badan kita. Beberapa minggu lepas, seorang pemilik kedai emas berkata bahawa harga emas sekarang ini berubah cepat sangat, tak menentu. Sebenarnya, harga emas yang tak menentu ini, seperti yang disebut sebentar tadi, mencerminkan senario ekonomi yang juga tidak menentu. Sejak krisis ekonomi tahun 2008 yang lalu, berikutan daripada krisis 2008 tersebut, banyak filem dibuat bertujuan memberi gambaran sebenar kenapa krisis ekonomi berlaku. Siapa yang terlibat secara langsung? Orang politik dan orang korporat. You scratch my back, I'll scratch yours. Mereka guna institusi perbankan dan kewangan, lebih tepat mereka salah guna. Orang politik yang berkuasa, mereka buat peraturan yang untungkan rakan mereka di sektor perbankan di Amerika. Di Malaysia, kita harap tak berlaku. Ini poin penting dalam satu ayat sahaja menjelaskan kenapa krisis 2008 berlaku. Perubahan dalam peraturan pelaburan bank membolehkan bank melabur wang pelanggan dalam derivatif. Apa dia derivatif? Derivatif ini adalah pelaburan yang berisiko tinggi. Tetapi pelabur ataupun pelanggan yang mereka ini tertarik untuk memiliki rumah idaman tak tahu hal ini. Hanya pelabur profesional yang mampu buat. Bukan untuk semua orang-orang biasa. Jadi, mereka tak tahu pun bahawa mereka berisiko hilang semua pelaburan mereka. Malangnya, ia benar-benar berlaku di mana dalam kes tahun 2008 tersebut, ramai di Amerika kehilangan rumah mereka. Nak bayar mortgage pun tak mampu kerana hilang pekerjaan. Nak jual pun tiada pembeli sebab harga rumah jatuh. Rumah dah berlebihan di pasaran. Pelabur pun terperangkap. Itu krisis lepas. Adakah krisis akan berulang lagi? Dengar lagi apa kata Steve. A storm is brewing that will be global in nature and could wreak immense damage economically and politically. The problem is that numerous countries, rich and poor alike, have amassed immense debts. Even before the pandemic, governments were spending and borrowing heavily. Kita bimbang dengan nasib ramai rakyat yang mungkin berhadapan dengan krisis global sekali lagi. Tetapi kali ini bukan sebab wabak, tapi berlaku akibat krisis hutang yang semakin menggunung sifatnya. Bagi ramai pakar ekonomi, hutang 1 trilion dan sebagainya ini, mereka anggap ini hanyalah nombor. 14 kosong di belakang pun ada apa? Baik, di Amerika, separuh rakyatnya menambah hutang untuk menampung sara hidup yang semakin tinggi akibat berlakunya inflasi. Bukan di Malaysia saja, malah di seluruh dunia. Kita di Malaysia dengan kenaikan OPR, hutang pengguna pun dah naik 3-4 kali tahun ini. Siapa buat pinjaman boleh ubah tentu dapat surat cinta daripada bank. Hakikatnya, ramai yang tenggelam dalam hutang ketika berlakunya wabak, kena lockdown dan sebagainya. Ditambah dengan simpanan yang tenat menerusi 4 pengeluaran KWSP setakat ini yang berjumlah 145 bilion. Sementara itu, kerajaan baharu dan PM ke-10 pula masih sibuk berpolitik, tak ubah macam pembangkang akainya. Buat statement, di Kementerian Kewangan, fail ada pada saya. Jangan cabar saya dan sebagainya. Ciri-ciri mirip seorang bongkak dengan kuasa sementara yang ada, di mana mungkin tak lepas pun undi percaya di parlimen nanti. Hilanglah jawatan tu. Sampai di sini perkongsian kita. Assalamualaikum warahmatullahi